Hai semua, topik kita pada kali ini ialah Sains Tingkatan 2 Bab 1, 1.2 Pengelasan Organisma Haiwan. Seterusnya kita akan bincangkan topik 1.2 Pengelasan Organisma. Organisma terbahagi kepada dua kumpulan yang utama, iaitu haiwan dan tumbuhan. Peta pokok ini menunjukkan rajah keseluruhan pengelasan organisma. Kita akan bincangkan lebih lanjut pengelasan haiwan dan tumbuhan dalam slide seterusnya. Seterusnya, pengelasan haiwan. Haiwan terbahagi kepada dua kategori yang utama, iaitu haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Haiwan vertebrata bermaksud haiwan yang bertulang belakang, yang terdiri daripada 5 kumpulan yang utama, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Manakala haiwan invertebrata bermaksud haiwan yang tidak bertulang belakang, terbahagi kepada dua kumpulan yang utama, iaitu haiwan yang berkaki dan haiwan yang tidak berkaki. Haiwan invertebrata berkaki terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu yang mempunyai 3 pasang kaki, contohnya semut, kupu-kupu dan lipas, serta yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki, contohnya lipan, udang dan belangkas. Haiwan invertebrata tidak berkaki juga terbahagi kepada dua kumpulan yang utama, iaitu badan bersegmen seperti cacing dan lintah dan badan tanpa segmen seperti siput, buran dan planaria. Berikut merupakan contoh-contoh haiwan invertebrata. Yang pertama, invertebrata berkaki bagi 3 pasang kaki, contohnya semut, kupu-kupu dan lipas. Haiwan invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki, contohnya udang, belangkas dan lipan. Haiwan invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan bersegmen, seperti cacing tanah, cacing pita dan lintah. Cacing pita ialah cacing yang dijumpai dalam usus manusia. Dan akhir sekali, haiwan invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan tidak bersegmen, seperti siput, buran laut dan planaria, ataupun lebih dikenali sebagai cacing pipih. Seterusnya kita akan bincangkan haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang, yang terdiri daripada 5 kumpulan utama, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Haiwan vertebrata yang pertama iaitu mamalia. Perkataan mamalia berasal daripada perkataan Latin mama yang bermaksud breast ataupun kelenjar mamari untuk menyusukan anak. Ciri-ciri mamalia ialah yang pertama, homoiotherma. Homo bermaksud sama, terma bermaksud suhu. Homoiotherma bermaksud haiwan yang mempunyai suhu yang tetap yang tidak berubah-ubah mengikut suhu sekeliling. Sebagai contoh, suhu badan manusia ialah 37 darjah Celsius. Walaupun manusia diletakkan ataupun berada di dalam bilik berpendingin hawa dengan suhu 20 darjah Celsius, suhu badan manusia masih kekal sama. Begitu juga jika manusia berada di gurun yang mempunyai suhu 40 darjah Celsius, suhu badan manusia masih kekal sama, iaitu 37 darjah Celsius. 37 darjah Celsius merupakan suhu optimum untuk tindak balas dalam badan manusia. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, proses dalam badan manusia akan terganggu dan boleh menyebabkan kecacatan atau kematian. Ciri kedua ialah badan ditutupi bulu dan rambut halus. Ciri ketiga, bernafas melalui peparu. Ciri keempat, melakukan persenyawaan dalam. Persenyawaan dalam bermaksud percantuman sperma dan ovum yang berlaku di dalam badan induk. Dan ciri kelima, iaitu mamalia melahirkan dan menyusukan anak, yang merupakan ciri utama untuk mamalia. Antara contoh mamalia ialah harimau, lembu dan kucing.
Kumpulan vertebrata yang kedua ialah reptilia. Perkataan reptilia berasal dari perkataan Latin repo, bermaksud creep ataupun merayap. Ciri-ciri reptilia ialah yang pertama, poikilotherma, yang bermaksud suhu yang berubah-ubah mengikut suhu sekeliling. Sebagai contoh, jika seekor katak diletakkan di dalam peti sejuk bersuhu 5 darjah Celsius, maka suhu badan katak ialah 5 darjah Celsius. Manakala, jika diletakkan katak di dalam air suam bersuhu 40 darjah Celsius, maka suhu badan katak akan bertukar kepada 40 darjah Celsius. Ciri reptilia yang kedua ialah menghasilkan telur bercangkerang. Yang ketiga, bernafas melalui peparu. Yang keempat, mempunyai sisik dan berkulit keras. Dan yang kelima, melakukan persenyawaan dalam. Antara contoh haiwan reptilia ialah buaya, ular dan cicak. Kumpulan vertebrata yang ketiga ialah amfibia. Perkataan amfibia berasal dari perkataan Greek amphi yang bermaksud both ataupun kedua-dua, manakala bia merujuk ke perkataan bios yang bermaksud life ataupun hidup, yang merujuk kepada ciri utama haiwan amfibia, iaitu boleh hidup di darat dan di air. Ciri amfibia yang kedua ialah poikilotherma. Ciri ketiga, badan dilitupi kulit lembap. Ciri keempat, bernafas menggunakan insang bagi anak amfibia, manakala bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap bagi amfibia dewasa. Ciri seterusnya, menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang, dan amfibia melakukan persenyawaan luar, iaitu percantuman sperma dan ovum berlaku di luar badan induk, iaitu di dalam air. Antara contoh haiwan amfibia ialah katak, kodok dan salamander. Haiwan vertebrata yang keempat ialah burung. Ciri-ciri burung ialah yang pertama, homoiotherma. Yang kedua, badan dilitupi bulu pelepah. Yang ketiga, bernafas melalui peparu. Yang keempat, mempunyai sayap dan kepak untuk terbang. Yang kelima, mempunyai sepasang kaki bersisik. Yang keenam, melakukan persenyawaan dalam. Dan yang ketujuh, menghasilkan telur yang bercangkerang keras. Antara contoh burung ialah burung helang, ayam dan itik. Haiwan vertebrata yang kelima ialah ikan. Ciri-ciri ikan ialah yang pertama, poikilotherma. Yang kedua, badan ditutupi sisik keras berlendir. Yang ketiga, mempunyai sirip dan ekor. Yang keempat, bernafas melalui insang. Yang kelima, bertelur. Yang keenam, melakukan persenyawaan luar. Ini merupakan contoh-contoh ikan. Dan satu lagi haiwan yang dikelaskan sebagai ikan ialah belut. Akhir sekali, sila salin soalan berikut dan jawab di dalam buku nota anda. Bye.